Baik, bercakap mengenai soal kemalangan jalan raya, tahun ini saja ada 776 kemalangan jalan raya direkodkan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus pada tahun 2020 akibat barangan yang terjatuh daripada kenderaan. Dan Plus juga melaporkan sebanyak 19,218 objek dikutip sepanjang tahun lalu. Dan untuk mengulas lanjut bersama di Thailand ketika ini Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua, beliau merupakan Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya UPM yang juga merupakan ahli Gabungan Keselamatan Jalan Raya Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS. Prof, pertama sekali, adakah sikap tidak acuh pemilik kenderaan, terutamanya syarikat-syarikat pemilik kenderaan berat yang gagal melakukan penyelenggaraan atau bawa muatan lebih jadi punca insiden sebegini semakin meningkat? Saya punya pendapat ialah ya. Jawapan ya. Keselamatan jalan raya mereka tu tidak mencukupi. Jika kita tengok berita tu, more than 50% adalah terbisan tayar sore. Itu sebab ada mengapa mereka guna tayar sore, sebab mereka nak jimatkan kos operasi. Dan mereka tidak mementingkan keselamatan jalan raya. Ataupun mereka tidak menganggap jarak jatuh barang ke ataupun terbisan tayar tu satu kesalahan yang teruk tu. Prof, bagaimana kita nak pastikan pengguna jalan raya lain kekal selamat dan dalam masa yang sama mengurangkan kes-kes kemalangan yang berpunca daripada barang jatuh dari kenderaan lain? Saya rasa kita mesti guna pendekatan yang proaktif. Okay. Jika kita hanya bergantung kepada JPJ buat penguasaan tu, memang tidak dapat menyelesaikan masalah itu. So kita ada 3 cadangan. Satu ialah kita mesti meningkatkan Lebuh Raya tu jadi Lebuh Raya pintar yang mempunyai kamera di merata lokasi, merakam dan mengesan kenderaan yang terbabit. Yang kedua tu, mungkin kita mesti guna app. Kita mesti buat app supaya orang ramai tu boleh buat laporan terus kepada pihak konsesi tu. Yang ketiga tu, bila kita dapat kesan siapa yang membabit tu, kita mesti buatkan hukuman yang berat kepada atas mereka tu. Prof, adakah mereka yang terkesan akibat kejadian ini, maksud saya mangsa, boleh membuat tuntutan kepada syarikat konsesi? Dan bagaimana pula untuk pengguna lebuh raya boleh faham hak mereka apabila mereka menjadi mangsa keadaan ataupun mangsa situasi ataupun terlibat dalam kemalangan yang bukan berpunca daripada mereka? Saya rasa tahap tanggungjawab pihak konsesi itu adalah berdasarkan 2 faktor. Jangka masa dan siapa yang menyebabkan masalah itu. So kita tak boleh kata barang jatuh ataupun tayar pecah oleh kenderaan berat itu ialah kesalahan konsesi. So tapi jika katakan jalan itu berlubang, dah lama berlubang tu, tapi dia tidak menyelesaikan masalah itu tanggungjawab pihak konsesi. Okay. Tapi bagi siapa-siapa yang terlibat dalam kemalangan itu, dia masih boleh claim insurans. Sebab bagi pihak polis tu, dia anggap ini sebagai single vehicle accident. Sebagai satu kemalangan tu, masih boleh claim. Okay. Jika kita ada sistem yang boleh kita kesan siapa yang membabitkan masalah itu, yang buatkan masalah itu, yang mangsa tu masih boleh claim dengan pihak yang membabitkan sebab itu. Prof, mencegah itu lebih baik daripada mengubati dan itu antara langkah yang boleh dilakukan kepada mangsa ataupun mereka yang terlibat dalam keadaan yang tidak diingini. Tetapi bagaimana pencegahan itu boleh dilakukan dari sudut undang-undang? Contohnya kita lihat dalam kes yang kita laporkan awal tadi, ada kemalangan di berhampiran terowong Menora. Pemandu itu walaupun dipercayai terlelap tapi mempunyai 19 rekod saman peribadi. Bagaimana pengendali ataupun syarikat-syarikat konsesi ini boleh melakukan semakan latar belakang terhadap pemandu mereka ataupun pekerja-pekerja mereka agar mereka tidak cenderung untuk membawa muatan yang lebih ataupun mereka mempunyai kesedaran untuk memastikan bahawa kenderaan yang mereka pandu itu dalam keadaan selamat dan tidak menjejaskan keselamatan pengguna jalan raya yang lain? Okey, saya rasa macam tu. Yang tanggungjawab tu, biasanya kita akan hukumkan driver tu. Tapi kita mesti tengok siapa yang upah driver tu. Dengan syarikat tu. Syarikat tu memang ada tanggungjawab. So, dua-dua pihak tu mesti ada tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tu. Yang penting ialah, sampai hari ini, kita tak tengok yang driver commercial vehicle tu satu profesional. Okay, dan mereka punya work environment tu, like for example, bagi apa yang saya tahu tu, driver tu, mereka punya gaji berdasarkan
kepada berapa trip yang mereka buat. Itu yang salah. Patutnya jika bagi seorang profesional tu, like for example pilot, kita tak boleh kata pilot tu you bawa 5 kali tak berhenti-henti. Tapi bagi driver tu, mereka nak dapat lagi tinggi gaji tu, mereka terpaksa tak tidur bawa banyak trip. Itu tak betul. Siapa yang salah? Saya rasa yang pihak syarikat tu ada tanggungjawab dia. Prof, perlukah kita melihat kepada polisi ataupun undang-undang baru, contohnya menetapkan syarat seorang pemandu lori hanya boleh membuat maksimum 2 ataupun 1 perjalanan jauh, dan juga mungkin melihat kepada pemeriksaan ataupun ujian berkala bagi menyemak ataupun sebagai refreshment terhadap undang-undang sedia ada dan juga pemahaman ataupun skill kemahiran pemanduan mereka? Ya. So jika kita tengok biasanya bas tu ada co-driver. Tapi adakah co-driver tu dia membantu atau tidak? Jika co-driver dapat menyelesaikan masalah itu, kita tak akan ada bus accident. So bermaksud kita punya polisi dah sampai masa kita nak review. Okay, seperti apa yang you katakan tu, kita limit. You tak boleh bawa berapa jam. For example tu. Saya rasa dah sampai masa kita nak tengok tu lah. Sebab kes yang sama berlaku, sering berlaku. Nasibat semalam tu, kes tu tak ada kematian. Ya. Prof, tapi polisi dan undang-undang itu boleh dibuat, tapi penguatkuasaannya mungkin ada cabaran di situ. Dan bagaimana pihak berkenaan, mungkin Kementerian Pengangkutan, boleh melakukan sisi libat urus bagi memastikan bahawa syarikat-syarikat yang menguruskan kenderaan berat yang membawa muatan lebih ini dapat mematuhi, kerana lebih kita faham, lebih banyak perjalanan dilakukan, lebih banyak keuntungannya. Betul. So that's why saya kata, pihak yang berkuasa tu, JPJ ke ataupun polis tu, mereka mesti buat spot check yang sustain tu. Jangan kata jangan buat secara bermusim. Mesti sustain, satu. Yang kedua tu, mereka mesti depends on the public. Public mesti ada satu kerjasama. Like for example, bagi bus passengers tu, jika didapati yang bus driver tu dia bawa bus tu dalam keadaan yang tak betul tu, mereka mesti buat laporan tu. Untuk jaga keselamatan mereka sendiri tu. Baik, terima kasih Profesor Mahir Dr. Loh Teck Hua. Beliau merupakan Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya UPM dan juga Ahli Gabungan Keselamatan Jalan Raya Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. MIROS mengulas mengenai peningkatan kes kemalangan yang diakibatkan oleh kenderaan berat lebih muatan dan juga keselamatan jalan raya secara keseluruhannya.